It's an honor. Whatever happens, stick together. Di bawah pimpinan Perdana Menteri kita, begitu banyak inisiatif dan langkah-langkah telah dan sedang pun diambil untuk memastikan negara kita ini terus mencipta kecemerlangan dalam pelbagai bidang, terutamanya dalam bidang pembangunan ekonomi. Di samping itu, kita juga dengar tentang apa yang telah pun disebutkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, usaha-usaha untuk nak meningkatkan kegiatan ekonomi rakyat kita, termasuklah di kawasan-kawasan luar bandar. Dalam model baru ekonomi yang disebutkan oleh Perdana Menteri, satu komponen yang juga tidak kurang penting yang akan kita berikan tumpuan ialah untuk memastikan keseimbangan dari segi pembangunan negara kita dapat dilakukan secara lebih berkesan lagi. Dan ini bermakna kita akan juga memberikan tumpuan yang lebih kepada usaha untuk bangunkan kawasan-kawasan di luar bandar. Saya menyebutkan ini ialah kerana Galas terutamanya adalah kawasan yang dianggap luar bandar. Tetapi di samping itu kita mempunyai sejumlah penduduk yang masih ramai, yang bergantung hidup kepada pelbagai aktiviti-aktiviti ekonomi. Kita juga nak menangani masalah berkaitan dengan pendapatan masyarakat kita yang agak rendah. Selain daripada usaha yang masih berterusan untuk kita menangani masalah kemiskinan, terutamanya kemiskinan tegar di kawasan-kawasan luar bandar. Maka sebab itu, bila kita berhadapan dengan pilihan raya kecil di Galas ini, tentulah yang nak dilihat oleh para masyarakat di sini, khususnya pengundi, ialah apakah usaha-usaha pembangunan yang diperlukan dan dihargakan oleh penduduk ini dapat dilaksanakan secara lebih lagi daripada apa yang sedang pun dilihat berlaku pada waktu ini. Kalau begitulah halnya, tentulah kita harus membuat suatu penilaian yang bijaksana supaya kita mempunyai seorang wakil yang berupaya untuk memikul ataupun menggalas tanggungjawab besar supaya kawasan seperti di Galas ataupun di Gua Musang ini akan terus dapat diberikan perhatian dan tumpuan pembangunan dapat dilaksanakan secara lebih terancang dan lebih berkesan. Waktu saya berkempen di Mani Urai, sehingga kita dapat melihat hari ini perubahan dan kemajuan itu dapat dilihat merata-rata, walaupun kita sedar bahawa ini belum mencukupi. Jadi persoalannya, apakah di Kelantan ini aspek pembangunan tidak penting? Kita harus tumpukan soal-soal yang lain, ataupun ia menjadi satu perkara yang masih diperlukan oleh rakyat Kelantan. Sepertilah di Galas, di kampung Batu Papan ini. Saya nak tanya orang Batu Papan, apakah pembangunan tidak perlu? Walaupun Ketua Petundi Syahri tak disebut soal pembangunan. Kalau duduk sebentar lagi, banyaklah senarai-senarai yang akan dikeluarkan oleh dia. Masjid, surau, jalan, jambatan, bekalan air, api, elektrik dan sebagainya mungkin. Saya andaikan begitu. Maknanya soal ini adalah soal kepentingan yang harus kita berikan tumpuan, karena soal kebajikan rakyat ini adalah suatu yang utama. Kita pun berdoa tiap-tiap kali kita sembahyang, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Gagasan Perdana Menteri kita nak mengangkat darjat dan martabat bangsa dan negara kita kepada suatu tahap yang lebih tinggi, satu tahap kemajuan yang boleh kita banggakan menjadi sebuah negara maju menjelang tahun 2020. Itu agenda kita, sudah pun kita aturkan. Apa yang disebut dalam bahasa Inggeris roadmap, jalan-jalan laluan yang kita akan laksanakan untuk kita menjadi sebuah negara maju.
Jadi pastinya orang yang ada di Balikpapan ataupun di Galas tidak mau terasing bersama-sama dalam arus perdana pembangunan itu, dan itu hanya boleh berlaku kalau wakil yang dipilih di sini adalah terdiri pada wakil Barisan Nasional. Mudah saja. PAS khususnya dan pembangkang AMNO yang lain tidak menyentuh soal begini. Jadi tanya saya macam mana? Dan dia tumpukan pada soal-soal isu nasional. Isu soal nak buat menara apa? Warisan Merdeka 100 tingkat. Itu kerajaan tak perlu duit satu pun. PMB dah jelaskan. Itu kan jadi isu. 5 bilion nak belanja itu semua adalah dalam bentuk orang kata pelaburan, yang bila dah siap besok 5 bilion, saya fikir selesai bangunan siap, nah naik 8 bilion nilainya. Dia gunakan sentimen ini memperbaziran wang, ini bukan buat kerajaan. Yang itu nak diceritakan oleh PAS dan dibangkitkan hal-hal yang lain yang sudah pun kita jelaskan, dipusing, diputarnya 1000 kali. Ini raja putar alam. PAS adalah raja putar alam. Kerana dia cerita-cerita yang kecil ini dibesarkan. Tapi soal pokok, macam saya dimaklumkan tadi di kawasan seperti di Postgroup, orang asli komplain tanah mereka sudah diambil oleh kerajaan tanpa dibayar apa-apa. Dia komplain tentang soal janji-janji nak mengeluarkan tanah sampai hari ini tidak ada. Yang dibagi itu sikit lah, 200 yang ada, yang lain-lain tak dapat apa-apa. Jadi ini tak boleh sentuh, karena kalau nak sentuh dia susah nak jawab. Jadi jangan sentuh itu, sentuh hal-hal lain yang mungkin tak berjejak di bumi nyata, yang hal ini orang di Balikpapan pun mungkin tak perlu tahu, tapi soal isu tempatan tak dibereskan. Kami dalam Barisan Nasional, baik di peringkat antarabangsa, baik di peringkat negara, hatta di peringkat tempatan sekalipun, kami nak berikan perhatian supaya rakyat jelata kita dapat terus pembelaan yang adil dan saksama. Ada signifikan yang teristimewa. Kerana kata orang, apakah ini boleh menjadikan ukuran tentang penerimaan masyarakat tentang gagasan satu Malaysia, rencana pembangunan raksasa yang nak dipelopori oleh kerajaan pusat untuk roll out satu perancangan pembangunan negara yang akan lebih maju di masa hadapan. Apapun tafsirannya, pastinya dia penting untuk kerajaan Barisan Nasional. Sebab itu saya nak mohon bersama daripada tuan-tuan dan puan-puan, para pengundi yang di sini, tolong bantu kita. Sikit saja mohon kita sokong kepada saudara Aziz calon Barisan Nasional kita.